Apa antara contohnya tuan-tuan ialah seperti mana hukum bermula dengan dalil tajuk an-niyah. Saya suka mulakan dengan apa-apa tajuk dalam perbahasan kuliah saya ialah bermula dengan an-niyah, iaitu niat. Kita nak melakukan sesuatu itu dengan niat, bermula dengan niatnya. Di sebahagian tempat saya mengajar kitab hadis Matan Arba'in Syara'an Nawawiyah hadis 40 pun bermula dengan an-niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Macam lama dah kenal lah ya. Pada baru mari sini kan. Saya duduk dekat je, kampung tengah aje. Kampung tengah aje, dekat je kan. Cuma belum berkesempatan di Masjid Al-Falah ni lah. Walaupun kadang tempat laluan je. Kan, sebelum tu ingin saya perkenalkan diri dahulu. Saya Syah Hafiz Amin Sabaruddin, sekarang berkhidmat di Lembaga Zakat Selangor. Tak lama tuan-tuan, baru tahun ke-20. Sebelum ni pergi ke banyak tempat lah. Setakat ni Lembaga Zakat Selangor tempat paling lama lah. Pernah di Pejabat Agama Islam Daerah Kelang dahulu, unit pengurusan masjid. Pernah juga di JAKIM sekejap je tuan-tuan, sekejap. Kemudian dihantar ke JAIM, Jabatan Agama Islam Melaka waktu itu, bahagian dakwah. Lepas tu pergi ke Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih kekalkan di Lembaga Zakat Selangor. Malah dah nak cari kerja lain dah. Umur dekat 50 ni. Malah dah Encik. Malah fikir dah, kerja je lah kan. Kerja je. Sambil-sambil tu kongsi ilmu kan. Kongsi ilmu, belajar. Orang kata belajar ni tak kira umur kan. Sampai mati, selagi ada nyawa, kita belajar lah tuan-tuan. Itu. Antara sedikit latar belakang pendidikan, taklah tinggi mana. Cadangan buat PhD belum lagi dapat habis di bidang syariah setakat ini. Sebab itu mana-mana kuliah memang saya bawakan sekitar berkaitan tentang syariah lah. Mengikut bidang saya sendiri. Dekat Masjid Putra Haid, saya buat kitab Fiqhul Manhaji. Ada di beberapa masjid juga saya mengajar mau kitabnya ni. Kitab usul fiqh, tapi saya ambil dalam ni bahagian al-qawaidul fiqhiyah, kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Apa itu kaedah fiqh tuan-tuan? Dia berbeza dengan usulul fiqh. Usulul fiqh ni tuan-tuan, dia adalah ada dalil, ada hukum dalamnya. Ada dalil, maknanya hukum wujud, adanya dalil. Bersandarkan kepada ada dalil, ada hukum dalam tu. Tapi kaedah fiqh adalah hukum-hukum pecahan yang berada daripada hukum yang timbul tadi. Apa antara contohnya tuan-tuan ialah seperti mana hukum bermula dengan dalil tajuk an-niyah. Saya suka mulakan dengan apa-apa tajuk dalam perbahasan kuliah saya ialah bermula dengan an-niyah, iaitu niat. Kita nak melakukan sesuatu itu dengan niat, bermula dengan niatnya. Di sebahagian tempat saya mengajar kitab hadis Matan Arba'in Syara'an Nawawiyah hadis 40 pun bermula dengan an-niyah, iaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya segala sesuatu itu bermula dengan niatnya.
Dan setiap satu itu mengikut apa yang dia niatkan. Penting tak niat ni? Penting tuan-tuan. Penting. Kita datang kemari ni pun kena ada niat. Walaupun datang masjid, kadang-kadang walaupun kita datang menuju tempat yang sama, kadang-kadang boleh jadi niat awalnya berbeza. Niat awalnya berbeza. Bukanlah kata pergi masjid tu kita buang masa, tak. Niat awalnya. Kadang-kadang orang datang masjid, niat awalnya mungkin nak singgah pergi tandas je. Kan? Sakit perut tengah jalan tuan-tuan. Jam lah pula kan. Nak pergi tandas je. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan. Jadilah solat berjemaah kat sini lah pula. Kan? Gitu juga orang yang mungkin dia singgah-singgah je sambil lalu je, kadang-kadang belum masuk waktu. Tetapi Allah takdirkan dia, rezeki dia dapat bersama-sama solat berjemaah di sini. Dan kita ini adalah Allah pilih kita di sini tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang terfikir juga. Ada beberapa kali Ustaz Zuhairi tanya, Ustaz ada jemputan mana-mana tak? Saya kata, kadang-kadang ialah bila Allah letakkan kita satu tempat tu ada je lah urusannya. Kalau bukan di sini, Allah takdirkan kita letak di tempat lain. Macam juga kehadiran kita di masjid tuan-tuan. Tak semua yang Allah letakkan kita di masjid ni. Walaupun karya kita sama. Walaupun berjiran sekalipun. Belum tentu kita dapat solat berjemaah di karya kita. Macam saya lah contoh tuan-tuan. Karya saya masjid Kampung Tengah. Tetapi tak ditakdirkan ataupun tak diletakkan hari ini saya di masjid Kampung Tengah. Tuan-tuan. Ni balik ada mesyuarat lah pula tuan-tuan. Kan? Ada mesyuarat pula. Bolehlah kongsi tuan-tuan sedikit serba sedikit berkaitan tentang apa yang nak dibahaskan, nak dikongsikan ilmu pada malam tuan-tuan. Syukur Allah masih hidupkan kita lagi. Kalau tak hidup tak kemari kita tuan-tuan. Kan? Allah bagi kehidupan juga pada kita. Kita bangun celik, tak minta pada Allah pun Allah bagi. Kan? Bangun pagi, tidur kadang-kadang tak baca doa, bangkit pun tak baca doa. Tak minta dengan Allah, pada Allah masih kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Bangun pagi, masih Allah bagi rezeki. Bangun-bangun, siap mandi semua, dah solat semua, tengok ada hidangan. Tak pun sarapan, ada duit. Ataupun disediakan jamuan dan sebagainya. Rezeki masing-masing tuan. Tak minta pun Allah bagi. Apatah lagi kalau kita minta. Sebab tu Allah kata, Udu'uni astajib lakum. Minta padaku, aku akan perkenankan. Tapi kenapa kadang-kadang, ialah kita solat bersama-sama. Imam baca, kita pun amin. Tapi kadang-kadang kita fikir, kenapa orang tu dapat, aku tak dapat? Kenapa orang tu dulu, aku kemudian? Kan? Benda inilah tuan-tuan, kadang-kadang kita kena lihat balik. Sebab itu kalau melihat kepada sejarah, seperti kata Ibrahim bin Adham, seorang ulama tasawuf di kota Basrah. Ketika dia berjalan di kota, tiba-tiba didatangi oleh ramai orang. Bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, kami hari-hari berdoa. Minta pada Allah. Hari-hari minta. Tetapi kenapa sampai sekarang ini doa kami belum lagi diperkenankan Allah? Kenapa doa kami belum, hajat kami belum diperkenankan, diberi oleh Allah? Kata Ibrahim bin Adham, ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya hati kamu itu telah gelap oleh kerana beberapa perkara. Pertamanya kata Ibrahim bin Adham ialah, kamu mengakui Allah itu Tuhan kamu, tetapi kamu ingkar, bahkan kamu lupa untuk melaksanakan perintahnya kepada kamu. Kan? La ilaha illallah, mengaku Allah, beriman. Tetapi amalnya kadang-kadang. Mengakui Allah jadi Tuhan, disembah malaikat Allah. Tetapi ada di antara perintahnya yang kita abaikan. Perintah itulah yang terkandung di antaranya dalam rukun Islam yang kita lakukan hari ini. Dia adakan rukun iman, adakan rukun Islam. Kan?
Beriman saja tidak memadai tanpa adanya amal. Sebab itu disebutkan oleh ulama, al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan samalah seperti buah yang tidak, pokok yang tidak berbuah. Pernahlah kita tanam, tuan-tuan, kita belilah benih daripada jenama-jenama yang dipasarkan, yang dipromosikan dekat FB, dekat TikTok, dekat Instagram, kan, dekat WhatsApp. Semua orang promosi. Sekarang ni jualan yang paling mudah, tuan-tuan. Tak perlu menunggu dekat kedai. Dulu pergi kedai. Sekarang ada handphone cukup, kan? Ada handphone cukup. Transaksi jual beli pun handphone dah selesai, kan? Tadi saya renew road tax pun pakai handphone, tuan-tuan. Kan, malah nak pergi, kan, boleh, boleh, alhamdulillah, kan, guna internet. Kemudahan yang Allah beri pada hari ini, kita manfaatkan untuk yang elok, tuan-tuan, kan. Jadi itu, tuan-tuan, kenapa doa masih belum dimakbulkan? Pertamanya, kata Ibrahim bin Adham, kamu mengakui Allah itu Tuhan kamu, tetapi ada perintah yang kamu abaikan dan kamu lupakan, bahkan kadang-kadang kamu lalai untuk bersegera melakukannya. Sebab tu, kata ulama, nak cepat dengan Allah, cepatlah urusannya dengan Allah. Tunaikan hak Allah. Sebab itu, ada satu peristiwa, tuan-tuan, ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan disebutkan juga dalam hadis dan disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dan dalam Matan Arba'in, ada seorang pemuda yang mendadah tangan ke langit, minta kepada Allah, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Bersungguh-sungguh Nabi Musa AS melihat kepada lelaki ini, minta permohonan hajatnya diperkenan oleh Allah. Sungguh-sungguh ni minta, tuan-tuan. Sepenuh hatilah, senang cerita, sepenuh hati. Kasihan melihat lelaki ini yang nampak bersungguh-sungguh minta pada Allah. Tak dijelaskan apakah permintaan kepada Allah, tetapi melihat kesungguhannya minta pada Allah, tuan-tuan. Maka Nabi Musa pun menadah tangan ke hadrat Allah, Ya Allah, kulihat lelaki ini bersungguh-sungguh benar minta padamu. Maka apakah hajatnya akan kau perkenankan, Ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, lelaki ini menadah tangan kepadaku sehingga putus tangannya sekalipun takkan ku perkenankan selama dia tidak menunaikan hakku. Tuan-tuan, kan? Allah tahu, kan? Mana ada di antara tanggungjawab perintah kadang-kadang dilambat-lambatkan, tetapi minta Allah percepat. Tetapi ada yang dilalaikan, tetapi ada perkara yang dilalaikan, namun ada yang minta supaya diperkenankan. Tak kenalah, tuan-tuan. Kan? Macam kita lah. Kita minta duit tapi tak nak kerja. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Tapi kasih sayang Allah itu bangkit-bangkit pun Allah bagi, kan? Apatah lagi kalau kita minta pada Allah. Kemudian apa kata Ibrahim bin Adham? Kau mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, khatamun nabiyyin, penyudah, penutup bagi segala nabi. Tetapi kamu tidak melaksanakan sunnahnya. Sunnah dalam bentuk perintah. Kalau sunnah yang sunat tu kita nak buat, terpulanglah, tuan-tuan. Tetapi sunnah jangan dihina. Kan? Buat. Semua yang Nabi tunjukkan itu semua ada kebaikannya untuk umatnya. Tidak ada yang Nabi buat kalau tidak ada manfaat dan kalau tidak ada baiknya untuk umatnya. Semua ada kebaikan untuk umatnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mulut kita ni jangan berat sangat nak selawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah pun berselawat kata Nabi yang biasa kita dengar, kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun berselawat kata Nabi. Kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Allah mulakan selawat kata Nabi. Siapalah kita, tuan-tuan? Betapa mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah rakamkan Al-Quran,
yang biasa kita dengar dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selalu dengar kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata, wahai orang-orang beriman, selawatlah, ucapkan salam, salawat kata bagi Nabi kita dengan sesempurnanya salawat kata bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya kenapa doa tidak dimakbulkan atau lambat diperkenankan oleh Allah, kata Ibrahim bin Adham, ialah kerana kamu bangun setiap pagi, kamu sibuk menceritakan keaiban orang lain tetapi kamu lupa keaiban kamu diri sendiri. Kamu lupa keaiban diri kamu. Cerita orang itu, cerita orang ini, cerita keburukan orang itu, orang ini tak betul, orang ini tak betul, tapi lupa. Sebenarnya ada kekurangan kita sebenarnya. Itu di antara tuan-tuan betapa pentingnya bahawa apa yang kita lakukan itu mempunyai peranan, mempunyai kesinambungan dan mempunyai asbab berkaitan tentang doa itu atau hajat kita itu diperkenankan ataupun dilambatkan permintaannya, tuan-tuan. Itu yang di antara sebagai pesanan kalau kita berdoa hari ini, tuan-tuan. Pentingnya niat kita dalam kita beramal, tuan-tuan. Penting tak? Penting. Hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan kaedah yang pertama, saya kongsi saja, tuan-tuan. Kenapa pentingnya niat itu. Dan kenapa kaedah dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah ini menyebutkan pentingnya niat dalam beramal kita. Kan? Dalam satu hadis disebutkan, ada ke niat saja tanpa amal ada pahala? Ada. Kan? Niat yang macam mana yang Allah berikan pahala? Niat yang macam mana yang tidak mendapat pahala? Kalau niat dengan amalnya, bagaimana pula pahalanya? Dan banyak mana pula Allah boleh beri pahalanya. Disebutkan dalam hadis dan disyarahkan oleh Imam An-Nawawi menyebutkan dalam hadis 40 ada menyatakan, tuan-tuan boleh cek berkaitan tentang tajuk an-niyah juga, tuan-tuan. Banyak pentingnya niat itu dalam amal kita seharian. Yang mana dalam hadis menyebutkan, Nabi pernah menyebutkan, siapa yang berniat, niat yang baik tetapi tidak disertai dengan amalnya. Niat baik, tuan-tuan, tapi tak ada nak beramal. Contohlah, tuan-tuan, hari Jumaat, niat nak bawa pisang. Cancel, tak jadi. Kan? Adakah ketika itu kita sudah dikira melakukan kebaikan dan diberi pahala? Maka kata ulama mensyarahkan bahawa niat yang baik dan mendapat pahala walaupun tidak diamalkan akan diberi pahala setelah ianya diusahakan terlebih dahulu. Bermaksud, tuan-tuan, kalau kita niat nak sedekah pisang di Jumaat, kena usaha cari pisang dulu. Bukan kata, besok aku nak sedekah pisang, tiba-tiba pagi malah cek pisang, tak payahlah, niatkan baik, niat dah baik dah dapat dah pahala dah. Tak. Jadi kata ulama, bagaimana Allah mencatatkan pahala bagi niat saja yang baik walaupun tanpa amal, dan keadaan niat yang baik tetapi terhalang oleh sebab sesuatu dan dia tidak dapat melakukannya. Maka ketika itu barulah Allah catatkan baginya hasanatan kamilatan, iaitu kebaikan yang sempurna Allah bagi. Niat baik tapi tak dapat nak lakukan, tak dapat nak diteruskan. Niatnya baik tadi disebabkan ada halangan-halangan, dan setelah diusahakan barulah kata ulama dicatatkan baginya pahala hasanatan kamilatan, sempurna pahala satu Allah bagi. Bukan kata nak pergi masjid lah, sebut je nak pergi masjid, tapi tak diusahakan, usahanya itu tak ada kesungguhan untuk pergi masjid, masakan nak dibagi pahala. Kalau macam tu senang sangatlah, tuan-tuan. Niat daripada masjid, daripada rumah aja, niat nak pergi masjid, dah dapat pahala walaupun tak pergi masjid. Kan? Senang sangatlah kalau macam tu. Semua orang pakai niat je. Tapi makan tak nak pakai niat makan juga kan. Jadi kenalah diusahakan dahulu, barulah dicatatkan baginya pahala.
bagi setiap amal yang dilakukannya itu berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Jadi kalau dia niat baik, tak dapat diamalkan, tak dapat diteruskan niat baik dengan amal, maka setelah diusahakan terhalang dengan sesuatu, maka ketika itu barulah dicatatkan baginya satu pahala. Adapun orang yang, kata ulama, orang yang berniat baik, bahkan dapat diteruskan niatnya dengan amal, maka ketika itu dicatatkan baginya dalam hadis, Allah catatkan baginya antara 10 sehingga 700 kali ganda, bahkan lebih lagi daripada itu Allah boleh beri, kata Nabi. Bermaksud pahala yang Allah boleh beri itu unlimited. Maksud dia bukan kita punya talian je, unlimited kan. Bahkan pada Allah itu unlimited sebenarnya. Jadi sebab itu niat itu memainkan peranan penting dalam amal kita. Bermula niat baik, itu juga kalau niat dan juga amal baginya ada pahala masing-masing. Ada pahala masing-masing. Baik, kita lihat kaedah yang pertama. Penting tak niat itu dalam amal. Kaedah yang pertama disebutkan di sini, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu bergantung kepada tujuannya ataupun niatnya. Maksud kaedah ini ialah amalan dan tindakan seseorang sama ada perbuatan maupun perkataan, maka natijah dan hukum syaraknya berbeza dengan sebab berbeza tujuan amalan seseorang dan tindakan. Ini bahasa lama lah tuan-tuan. Kitab lama dia lama lah. Saya teringat waktu saya belajar dulu, saya punya pensyarah, dia bagilah satu teks kitab lama tuan-tuan. Bahasa Arab. Dah lah tak ada baris tuan-tuan. Terkekial nak bariskan Tuan Imam. Terkekial nak baris atas ke bawah ke depan ni. Kan? Lepas tu dah lah tu suruh cari baris, cari pula maknanya. Kan? Apakah makna dia? Saya teringat dia sampai sekarang. Itu antara benda momen yang kita ingat lah kan. Kita ingat. Suruh present ke depan. Kitab apa? Kitab fatwa tuan-tuan. Kitab fatwa. Bukan yang biasa ni. Kitab fatwa. Dalam tu ada hukum. Dia bagi satu teks, satu perenggan tu. Kitab kuning. Saya ingat dia. Dia punya kertas kuning. Dalam bahasa Arab. Suruh cari baris dan cari makna. Bahasa klasik tuan-tuan. Ini pun kalau terjemah bahasa klasik pun memikir-mikir gauk-gauk kepala tuan-tuan. Kan? Terpaksa lah buka kitab lain. Apa sebenarnya kitab ni nak sebenarnya? Kan? Sebab tu orang kata, Ustaz belajar ke? Ya, bagi saya belajar. Kan? Orang kata mengajar ni kena belajar. Baru boleh mengajar. Kan? Kena cari. Ingat bagi saya, cari baris. Bariskanlah baris. Sebab bahasa Arab ni macam kita tengok kan. Kalau kita Fatihah salah baris pun lain makna tuan-tuan. Kan pentingnya baris itu memainkan peranan maksud. Seperti qatalah dengan kutilah kan lain. Walaupun asal kataannya bunuh. Qatalah telah dibunuh. Kutilah dibunuh. Kan lain. Jadi baris tu main peranan tuan-tuan. Jadi barislah. Baris ikut suka. Pensyarah pun suka bagi tambah baris tuan-tuan. Tambah baris. Baris sendiri. Baris sendiri. Kita pun kalau lidah kita Melayu ni baris ikut sedap lah kan. Oh sedap punya ni kan. Sedap punya baca aja. Ingat lagi ada seorang kawan ketika membaca satu ayat tentang melihat anak bulan kan. Kan falyasum kan. Maka hendaklah kamu puasa kan. Ada yang baca falyasmuhu. Kena marah tuan-tuan. Kan silap kan. Mana falyasum? Falyasum. Hendaklah kamu berpuasa kan. Melihat anak bulan. Melihat bulan. Kan? Jadi barislah. Baris. Kemudian terkial-kial nak bagi makna. Cari baris. Kemudian maknakan satu-satu. Maknakan satu-satu. Lepas tu lama fikir apalah kitab ni maksudnya. Kitab fatwa. Dah jadi macam mufti dah hari tu tuan-tuan. Sementara. Lama fikir pakai mafhum je lah. Mafhum. Bentang kat depan Syafizan. Betang. Memang yakin tuan-tuan. Kalau salah habislah tuan-tuan. Kan? Sesat orang aja. Salah maksud. Salah makna. Sesat orang. Terjemah.
Betul. Syarah kata, okey betul lah tu. Lega tuan-tuan. Kalau tidak, selagi tak betul, kena carilah. Kan? Itu teringat lagi masa tu tuan-tuan. Apa tuan-tuan kat depan saya ni mungkin lagi banyak pengalamannya lah kan. Ataupun maksudnya ada hukum-hukum syarat dalam perkara dan urusan manusia akan terbentuk berdasarkan tujuan atau niat sebaliknya. Kerana kadang-kala seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan tujuan tertentu, maka berlakulah ke atasnya hukum syarak yang tertentu. Kemudian apabila ia melakukan pekerjaan yang sama juga dengan tujuan yang lain, maka akan wujudlah suatu hukum yang lain pula. Bergantung pada niatnya. Kalau lihat hadis ini tuan-tuan, kalau kita lihat sambungan hadis ni apa tuan-tuan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha yusibuha, kata Nabi. Faman kanat hijratuhu, mula-mula Nabi sebutkan faman kanat hijratuhu illa Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya, berubah sikap perangai, berpindahnya kepada setempat, kan? Tujuan matlamatnya apa? Kerana Allah Rasul, maka dapatlah pahala kerana niatnya kerana Allah dan Rasul. Lillahi ta'ala. Bukan kerana manusia. Perbuatan amalnya itu kerana Allah, bukan kerana manusia. Bukan kerana untuk dapat pangkat, kerana habuan, kerana harta, bukan. Sebab tu Nabi kata, siapa yang berpindahnya, berubahnya, kan, beramalnya itu kerana Allah Rasul, maka dapatlah ia pahala kerana perbuatannya itu tidak lain kerana Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sambung, faman kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya, siapa yang berubahnya, siapa yang berpindahnya, bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana dunia, nakkan dunia. Awim ra'atin yungkihuha, ataupun kerana perempuan yang ingin dikahwininya. Fahijratuhu ila ma hajara ilai, kata Nabi. Maka dapatlah dia berdasarkan apa tujuan matlamat dia berhijrah, berpindah. Kenapa hadis ni ada? Kerana berlaku di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang berhijrah bersama Nabi, berpindahnya mengikut hijrah Nabi ketika itu bukan kerana Rasul, kerana Allah Rasul, tapi kerana di sana di Madinah Al-Munawwarah ada seorang perempuan yang disukainya. Dia suka perempuan ni tuan-tuan. Perempuan ni pula dia kata, kalau nakkan aku datang sini, aku takkan pergi sana. Maka dia pun mengikutilah hijrah Nabi SAW bukan kerana Nabi, bukan kerana Allah, tapi kerana nak menemui wanita yang dicintainya. Jadilah dia seorang muhajir, orang yang berpindah, berhijrah kerana seorang wanita. Maka datanglah hadis ini. Nabi sebutkan, Nabi ingatkan, siapa yang berpindah, siapa yang melakukan satu amal bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana sesuatu untuk dunianya, kan? Nakkan sesuatu bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, tetapi nakkan habuan dunianya semata-mata. Bahkan kerana wanita, seseorang wanita, dia berubah, berpindah, kan? Maka Nabi kata, dia akan dapat apa yang dia nak dapat. Itu je lah. Tak dapatlah pahala kerana Allah dan Rasulnya. Pentingnya niat itu dalam melakukan amal. Maka datanglah hadis an-niyah tadi tuan-tuan. Qaedah al-umur bimaqasidiha ini datang daripada hadis tadi tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis sahih, hadis yang sahih tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 6 dan juga yang lain dari Umar bin Al-Khattab menyebutkan, innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta fi hatta taj'ala ma fi mar'atik. Sesungguhnya engkau tidak memberi barang perbelanjaan, sebarang perbelanjaan atau nafkah bagi tujuan mendapat keridhaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala pada perbelanjaan itu. Niat, tuan. Sebab itu dalam satu hadis ada disebutkan seorang lelaki, seorang suami yang keluar untuk mencari nafkah anak dan isterinya kerana Allah, sesungguhnya keluarnya itu seumpama dia berjuang di jalan Allah.
bawa balik kan, walaupun penat tuan-tuan. Kan ada satu hadis, siapa yang penat bekerja kerana Allah, maka baginya pahala. Kan penatnya, setiap penat itu diberikan pahala. Seorang lelaki yang bekerja keluar mencari nafkah untuk anak isteri, maka pekerjaannya saat bekerjanya itu, maka dicatatkan pahala seumpama orang berjuang di jalan Allah. Tak payah tunggu kan, kita tak merasa perang yang diraksai oleh para sahabat tuan-tuan. Perang Badar, perang Uhud kan. Teringat perang ni tuan-tuan, teringat Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Masa Islam waktu tu kecil, diriwayatkan tak sampai umur 10 tahun tuan-tuan Ibnu Umar. Tetapi walaupun kecil, ketika itu dia dapat rasa Islam itu ada dalam diri dia. Dia nampak tentang betapa Islam waktu itu diperjuangkan. Islam waktu itu mula berkembang. Orang-orang bersama Rasulullah waktu itu berjuang kan, pergi berperang sana berperang sini. Walaupun umur tak sampai 10 tahun, ketika umur 13 tahun, dia minta untuk berperang bersama dengan Nabi. Minta berperang bersama dengan Nabi. Perang Badar, perang Uhud. Nabi tak bagi. Ya Rasulullah, bagilah aku perang bersama. Tak boleh, kamu kecil lagi. Kan? Kecil-kecil dah pandai tuan-tuan. Betapa semangatnya untuk memperjuangkan agama Allah ni. Lihat tentera-tentera sampai satu ketika dia sanggup. Kali pertama tak dimenangkan oleh Nabi, kali kedua dia siap-siap pakai baju perang tuan-tuan. Siap-siap pakai baju perang, duduk barisan bersama tentera Muslim. Berbaris. Nabi pula sebelum pergi berperang bersama tentera, dia periksa barisan dulu. Periksa Ibnu Umar kan, Ibnu Umar, baliklah kamu kan, kecil, baliklah kamu kan. Maka dia pun balik jumpa Umar. Wahai ayah, dia kata, ayah, tolonglah rekomen dekat Rasulullah, kod-kod aku diperkenankan untuk turut sama dalam peperangan ni. Tapi itulah para sahabat, tak pernah bangkang apa yang Nabi cakap kan. Sebab Rasulullah adalah sumber hukum selepas Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, kata, macam mana yang Rasulullah cakap, begitu jugalah keputusanku. Dia tak ada, pergi jumpa tak ada, kejap ya jumpa Nabi, kejap, kok dapat. Kan? Tak ada. Kan? Sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah, keputusan Rasulullah itu juga menjadi keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tak dapat. Dan selepas itulah baru diriwayatkan Ibnu Umar tidak pernah miss mengikuti peperangan bersama para sahabat yang lain. Itu semangatnya dia berjuang untuk agama Allah SWT. Jadi dalam hadis ini pentingnya niat disebutkan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya engkau tidak memberi sebarang perbelanjaan atau nafkah yang bertujuan mendapat keridaan Allah. Maksudnya seorang lelaki yang mencari nafkah, belanja untuk keluarganya untuk mendapat keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala pada perbelanjaan itu. Maksudnya kita cari nafkah, bawa balik kan, mencari rezeki. Sebab tu keluar saya diajarkan kepada kita, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kan? Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, berserah pada Allah. Tapi berserah saja, janganlah berserah dulu. Kan? Sebelum kita berusaha, kenalah berusaha. Kan? Kenalah bekerja. Kalau berserah aku, berserahlah pada Allah. Tak jadi juga tuan-tuan. Kan? Kenalah usaha, kenalah bekerja. Berserah saja tidak menjadi apa-apa. Kan? Nabi juga berusaha, Nabi juga bekerja, Nabi juga berniaga. Kan? Nabi juga berjuang, berperang sama para sahabat kan, berusaha. Jadi kita ni siapa kan? Nabi dah menjadi contohnya, uswatun hasanatun kan. Contoh teladan yang baik. Jadi contohilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang berbelanja mencari nafkah untuk keluarganya tidak lain untuk mendapat keridaan Allah, kata Umar bin Khattab dalam hadis ini, melainkan dia akan diberi pahala perbelanjaannya itu. Sehinggalah sesuatu yang engkau suapkan di mulut isteri kamu, yakni nafkah isteri, mendapat pahala berasaskan niat mendapat keridaan Allah. Dia dalam bab, sebab tu tuan-tuan, keridaan Allah inilah kadang-kadang mendatangkan barakah dalam rezeki kita tuan-tuan. Kan? Walaupun gaji tak banyak,
walaupun pendapatan tak banyak mana. Tuan-tuan dulu yang hidup yang lebih lama daripada saya tentu merasai kehidupan susah payah dulu kan. Mak ayah saya pun merasalah sekejap tuan-tuan. Kan ayah dulu pajak sawah, Kuang, saya orang Kuang Selangor. Dulu Kuang banyak sawah. Ramai orang bersawah. Sekarang tak ada dah. Dusun durian pun dah tak berapa yang tinggal dah kan. Dulu banyak sawah. Ingat kecil-kecil dulu pergi tolong ayah ke sawah. Tore getah tak adalah. Getah tak ada. Tore pergi pajak sawah, bersawah. Kan sawah tanam padi. Pajak sawah, berapa petak, itulah yang dijadikan sumber keluarga. Itu juga tuan-tuan yang ada di hadapan saya. Tentu lagi merasai perik jerihnya kan tuan untuk kehidupan hari ini. Pentingnya barakah. Kadang-kadang ialah tuan-tuan tengok kan, kerja gaji tak seberapa tapi anak-anak menjadi. Maksudnya dapat juga pergi belajar ke IPT, pengajian tinggi. Hello, anak-anak tutur katanya, dekat situlah datangnya barakah pada setiap rezeki. Apa itu barakah? Disebutkan ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, kata ulama. Bukan saja manfaat kebaikan itu untuk sendiri, tetapi dapat pula dimanfaatkan oleh isteri, anak-anak, bahkan ada lebih lagi untuk menyumbang bagi setiap rezeki yang kita ada. Masjid perlukan apa? Walaupun tak banyak, ada lebih RM3 masuk tabung masjid. Itu maksudnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu daripada mula yang sedikit. Barakah berarti bertambah kebaikan. Kebaikan itu bukan kita seorang saja yang rasa, tetapi dirasai oleh orang lain, bahkan orang lain lagi. Dirasai oleh anak isteri, bahkan oleh ahli qaryah boleh jadi. Walaupun dengan pendapatan yang kecil, cukup rasanya. Sebab itu dalam bab berinfak ni tuan, Nabi pernah sebutkan, ma naqasat min malin sadaqatun, tidak akan berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Tak berkurang tuan-tuan. Kalau ikut fikir logik, Ustaz, mana datangnya tak berkurang? Kan? Tengok duit kita 1 juta, contohnya 1 juta. Kalau saya infak RM1 cukup tak Ustaz? Tak jadi jutawan saya. Kan? Tak jadi jutawan saya. Asalnya duit 1 juta, kalau saya withdraw RM1 je, tak jadi, tak panggil jutawan dah. Kan? Itu kalau kita pandang, kita ikut penilaian akal kita semata-mata. Tetapi yang disebutkan oleh hadis Nabi ini tuan-tuan, ma naqasat min malin sadaqatan, tidak akan berkurang harta dengan sebab dia berinfak, bersedekah. Kerana apa? Kerana bila dia bersedekah dengan sedikit, Allah akan tambah rezekinya nanti. Bahkan Allah jaga harta-hartanya yang lain daripada musnah binasa tuan-tuan. Nampak tak? Dalam bab barakah tadi, datangnya barakah. Bukan saja Allah tambah, bagaimana Allah nak mencukupkan, banyak cara Allah boleh mencukupkan. Kan? Hari ini kita keluar RM10, Allah boleh beri tambah rezeki, dan Allah boleh jaga harta-harta yang lain daripada musnah, daripada kemusnahan, daripada kehilangan, daripada kemudaratan, semua tu Allah jaga. Tuan-tuan. Tu kalau lihat dari zahir memanglah. Ustaz, kan kalau daripada 1 juta keluar RM1 tak jadi 1 juta, kurang kan? Kurang, betul zahirnya. Tetapi Allah tambah di masa yang lain lebih daripada apa yang kita keluarkan, bahkan Allah jaga daripada harta-harta yang lain daripada kemusnahan. Saya kadang-kadang tuan-tuan, dulu kerja kat lembaga zakat Selangor, kita orang pertama yang kena potong zakat tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata kerja zakat tak payah bayar zakat, tak bayar tuan-tuan. Orang tanya, Ustaz, amil dalam ayat tu pekerja zakat ni semua ke? Tanya saya, kan? Pekerja zakat ni ke? Saya kata amil dalam disebut oleh Allah tersebut adalah institusi lembaga zakat Selangor. Kita ni pekerja macam orang lain. Bahkan sampai syaratnya pun kita wajib bayar zakat sebagaimana orang lain. Bahkan kita orang pertama kena tunjuk contoh untuk bayar zakat sebelum kita ajak orang lain. Kan?
Sebab tu kalau nak ajak orang, kita kena tunjuk dulu. Nak ajak orang bayar zakat, kita kena bayar dulu. Jadi saya teringat lagi waktu tu, mungkinlah saya terlewatkan waktu dulu. Sekarang ada potong gaji lah. Dulu kadang-kadang mungkin ada yang tak cukup bayar, boleh jadi satu ketika kereta saya pakai kereta personal sampai sekarang. Satu ketika usia kereta saya baru mungkin dah, ingat saya 2 tahun masa tu kan, baru 2 tahun, setahun ke 2 tahun. Tiba-tiba satu hari tu nak bawa pergi kuliah ke nak pergi mana, bearing dia pecah tuan-tuan. Ngeng busing bawa kan, bearing dia pecah tuan-tuan. Saya pelik kan, kenapa rosak ke? Orang lain elok kereta 5-6 tahun, elok bearing tak pecah. Aku bagi setahun lebih, bawa 2 tahun, pecahlah bearing kan. Baru terfikir mungkin ada yang kurang kita laksanakan tanggungjawab Allah SWT. Waktu itulah baru terfikir tuan-tuan, kalau wajib bayar zakat, bayarlah tuan-tuan kan, kerana Allah akan jaga harta kita yang lain. Allah akan tambah barakah dalam rezeki kita. Saya teringat lagi ada satu orang waktu ekonomi waktu itu kan jatuh. Dia ni kontraktor kelas F. Kelas F ni bukannya besar mana, bukan A kan. Kelas A besar-besar. Ni kelas F yang kerja kecil yang dapat kecil-kecil ni. Kemudian satu hari kaunter kita kalau bukan Ramadan Disember biasa tak berapa ramai orang. Kan tak apa ramai. Dia pun datang waktu tu saya di bantu di kaunter waktu itu. Dia datang, dia cerita, "Ustaz, walaupun ekonomi jatuh sekarang ni Ustaz, tapi Alhamdulillah Ustaz, saya tak rasa susah hati." Kan? Kenapa tak susah hati? Dia kata, itulah ada je rezeki Ustaz, Alhamdulillah dia kata. Kan, saya bayar zakat, saya berinfak, saya bersedekah, banyakkan saya bersedekah, Allah beri saya kemudahan banyak benda. Kan, banyak benda. Walaupun kecil-kecil kan, walaupun dapat sikit-sikit, tetapi saya rasa cukup, mudah saja urusan dan Allah bagi saya ada je rezeki. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan Allah ni tuan-tuan, kita jangan berkira lah. Kan, kalau masjid perlukan apa sumbangan, walaupun sedikit, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Kan, itu juga macam kita kata kita dapat pergi haji. Kan, dah cukup duit pergilah haji. Kan, jangan kata tak sampai seru, siapa pula nak seru kita? Kan, siapa pula nak menyuruh kita? Surah Allah tu dah komplit dah. Kan, dah sempurna dah agama kita ni kan. Jadi kita lah memilihnya. Allah dah bagi rezeki, Allah dah panggil kita kan. Jadi tunaikanlah perintah Allah SWT. Jadi segala nafkah perbelanjaan kita untuk keluarga itu disebutkanlah hadis ini, kalau tujuan untuk mendapat keridaan Allah, kerana Allah melaksanakan tanggungjawab itu kerana Allah, maka Allah akan beri pahala bagi setiap perbelanjaannya itu. Bagi pahala tuan-tuan. Memanglah tak nampak tuan-tuan, kalau buat pahala ni memanglah tak nampak kan. Kita beriman je kan, soal pahala ni benda yang tak nampak, tetapi dicatatkan bagi setiap kebaikan kita buat. Hatta disebutkan tadi pun, kalau niat tak dapat nak diamalkan, diteruskan amal berdasarkan niat baik, disebab terhalang oleh kerana sesuatu pun, Allah dah catat pahala baginya. Kan, apatah lagi kalau niat baik dan diteruskan amalnya dengan niat tadi, maka Allah berikan pahala bermula 10 hingga 700 kali ganda, bahkan lebih lagi, kata Nabi. Jadi yakin dengan janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ke? 2 minit. Okey, terus sekali lagi Kemudian disebutkan lagi pentingnya ini, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili faghalabahu an-naumu hatta yusbihu kutiba lahu ma nawa. Ni pentingnya niat. Betapa pentingnya niat, maka akan mendapat pahala amal walaupun tak dapat diamalkan. Maksudnya dari riwayat An-Nasa'i daripada Abi Dzar, sesiapa datang ke tilamnya nak pergi tidur tuan-tuan, untuk tidur. Biasa orang pergi tempat tidur ni nak tidur lah. Ada orang berkuntau lah. Tak ada kan. Biasa nak tidur ngantuk. Dan dia berniat, sesiapa yang datang ke tilamnya untuk tidur dan dia berniat hendak bangun sembahyang malam, qiyamul lail, tiba-tiba dia tertidur hingga ke subuh,
maka apa yang diniatkan itu tetap akan ditulis. Tuan-tuan. Jadi, sebab tu kita nak pergi tidur, niatlah. Benar-benar Allah bangunkan, ya Allah bangunkan aku malam ni, aku nak qiyamul lail. Qiyamul lail bukan maksud bangun je tuan-tuan. Bangunlah solat 2 rakaat ke, solat tahajud ke, solat taubat ke, kan? Setidak-tidaknya qiyamul lail tu maksudnya menghidupkan malam. Bukan saja bangun je, dah tidur balik. Tak jadi tuan-tuan. Kan? Tarawih pun disebutkan qiyamul lail. Menghidupkan malam, bangun menghidupkan malam itu dengan amalan atau ibadah-ibadah tertentu. Walaupun sedikit sekalipun. Jadi disebutkan dalam hadis ini, siapa yang datang ke tilamnya, nak tidur ni. Tengok tilam, memang nak tidur. Kan? Kemudian dia berniat, mudah-mudahan dapat terjaga dan menghidupkan malam. Qiyamul lail. Tiba-tiba tertidur sampai ke subuh, dengarlah azan di Masjid Al-Falah. Maka disebutkan dalam hadis ini, maka tetap Allah catatkan, ditulis pahala bagi apa yang diniatkan. Dapat pahala tuan. Mudah lah kan? Tapi kena ada kesungguhan lah. Kan? Apa kesungguhan kita? Kita pasang alam, pesan dekat isteri kita yang mungkin isteri kita rajin bangun malam. Kan? Apa usaha kita? Ambil wuduk sebelum tidur ke? Doa pada Allah, mudah-mudahan kita dapat bangun tengah malam. Kan? Itu antara usaha-usahanya. Azan. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi tentang kepentingan niat. Al-Imam As-Suyuti menegaskan bahawa para imam mujtahidin telah membuat beberapa pernyataan tentang agung dan istimewanya hadis an-niyah dan peranan niat dalam fiqhul islami, dalam rujuk kita Asbah wan Nazair. Matlamat terpenting disyaratkan niat antara lain ialah, pertama, pentingnya niat itu tuan-tuan. Kenapa? Pertama, membezakan amalan ibadat dan amalan adat. Nak bezakan amalan ibadat dan amalan adat. Apa contoh tuan-tuan? Seperti duduk dalam masjid, kadang-kala kerana beristirahat dan ada kalanya bertujuan iktikaf. Kan? Biasa orang masuk masjid jarang berdiri je tuan-tuan. Nak duduk punya, tak kisahlah duduk macam mana pun tuan-tuan, nak duduk. Jadi penting tak niatnya? Penting kena ada niat untuk membezakan amalan duduk kita itu adakah duduk biasa, adat ataupun diberi pahala kerana dipanggil ibadat kerana ada niat di situ. Sebab itu kalau masuk masjid dianjurkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Duduk dapat pahala. Berbanding orang yang masuk, duduk. Maka duduknya itu tidak diberi pahala kerana dipanggil duduk adat. Kerana tidak ada bersamanya an-niyah. Pentingnya niat. Kerana niat itulah akan meletakkan pahala bagi amalan perbuatan seseorang antara satu di antara yang lain walaupun perbuatannya sama. Dua-dua duduk. Seorang tak baca niat, seorang baca niat. Di situlah terletak pentingnya niat kerana duduk seorang tadi diberi pahala kerana mendapat dikira ibadat kerana adanya niat. Berbanding orang duduk sebelah tadi tidak ada bersama niat, maka tidak mendapat apa-apa ganjaran kerana tidak ada niat. Senang cerita, Ustaz wajib ke niat? Terpulang nak pahala niat. Kan? Kan? Nak pahala niat. Sebab itu disebutkan pentingnya niat kerana dengan niat akan menentukan perbuatan itu berpahala ataupun tidak. Kan? Walaupun dengan perbuatan yang sama. Yang kedua, pentingnya niat itu ialah membezakan tingkatan ibadat dengan satu sama yang lain. Dua perbuatan ibadat, tapi dua perbuatan ibadat, dua sama tetapi perlunya niat kerana nak membezakan tingkatan antara dua ibadat tadi. Contoh, solat. Kan ada solat sunat, ada solat fardu. Kan perbuatannya sama. Takbir sampai bagi salam kan sama. Kan? Jadi,
Pentingnya niat itu nak meletakkan tingkatan ibadat solat kita itu pergi ke sunat ke pergi ke fardu. Kan? Jadi kalau kita sebut sunat, maka jadilah solat kita itu solat sunat. Kalau kita sebut fardu, jadilah solat kita itu solat fardu. Itu pentingnya letaknya niat untuk meletakkan tingkatan dua ibadat tadi, satu pergi sunat ke, satu pergi fardu. Kan? Sebab tu pentingnya niat itu dalam ibadat. Jadi ada dua perkara kata ulama, pentingnya disyaratkannya itu, pertama nak membezakan amalan ibadat atau adat, yang kedua bagi membezakan sama ada amalan kita itu dua-duanya itu ibadat, tapi nak membezakan tingkatan tingkatan antara dua ibadat tadi. Satu tingkatannya pergi kepada sunat ke pergi kepada fardu. Kan? Tapi kalau kita solat fardu, niat sunat tak jadilah tuan-tuan. Tak jadi. Kan semua nak solat fardu, tiba-tiba tengah solat sunat. Janggal pula bunyi kan. Kan? Jadi kita ikutlah. Kalau jemaah fardulah semua kan. Kan ada masa untuk solat sunat, ada masa-masa lain untuk solat sunat. Jadi fardu itu ditunaikan mengikut pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sehingga solat itu ditunaikan, kata orang mukmin, mengikut waktu-waktu telah ditentukan. Kan? Jadi kalau solat isyak, waktunya waktu isyak. Bukan lagi waktu maghrib. Kan? Bukan lagi waktu maghrib. Jadi kalau niatnya maghrib, dah tak sah sebab bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Sebab disebutkan solat itu ditunaikan, kata orang mukmin, mengikut waktu-waktu telah ditentukan. Dah masuk waktu isyak. Isyak lah. Bukan lagi maghrib. Baik, tuan-tuan tamu Allah SWT, sedikit perkongsian tentang pentingnya niat pada malam ini. Kalau ada kelapangan lain, insya-Allah saya akan hadir lagi lah. Sebenarnya pecahannya banyak, tuan-tuan. Bab an-niyah ini dalam bab membahaskan al-qawaidul fiqhiyah ini, bab tajuk kaedah pertama ini panjang, dia ada pecahan-pecahan dia. Ini adalah sebagai permulaan, asasnya saja betapa pentingnya niat kita dalam amalan kita seharian. Baik, sebelum tu ada pertanyaan yang boleh saya jawab, tak boleh saya tangguh. Kan? Sebab kita pun sama-sama belajar kan. Saya minta izin pada tuan-tuan guru yang ada kat sini yang bertaraf allamah. Kan? Kita ada alim, ada allamah. Mungkin di sini ada allamah kan. Allamah ni orang yang bahasa kita pakar lah. Paling mudah pakar. Jadi saya berkongsi saja sekadar ilmu yang saya ada pada malam ini, tuan-tuan. Sebab itu saya minta izin, kalau ada di karangan sini orang alamah ataupun tuan guru, saya minta izin. Saya hanya menyampaikan sedikit ilmu saya ada, berkongsi saja. Mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama, tuan-tuan. Jadi sekadar itu pada malam, insya-Allah kita akan kongsikan lain ilmu di masa akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una ولا تنسنه يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن يا الله. يا رحمن يا رحيم انصرهم يا الله. يا الله انصرهم يا رحمن. يا الله انصرهم في بلادهم يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Sekian aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita solat.